Al-Baqarah itu adalah cerita kebangkitan, untuk kita bangkit menyedarkan diri kita siapa kita di dunia ini. Allah cakap, engkau ni siapa? Engkau ni tidak lain hanyalah seperti perumpamaan kita dalam satu sistem yang hidup kita ni dicocok hidungnya, ditarik ibarat seekor sapi betina. Macam mana dalam sistem Al-Baqarah itu saja kita akan lihat ada menceritakan kisah macam mana kita nak keluar daripada sistem riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu Jalla Jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama untuk mengikuti satu siaran bual bicara. Jadi nak katakan table talk, dia masih lagi berkonsep table talk seperti mana yang biasa kita buat di waktu duha. Dan insyaAllah kita akan cuba kongsi-kongsikan apa yang kita boleh manfaatkan setiap hari dengan pengisian-pengisian rohani yang boleh jadi akan memberikan sedikit inspirasi, akan memberikan sedikit ruang untuk kita sama-sama islahkan diri, perbaiki diri, membentuk satu semangat yang baru untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan seterusnya kita lebih mengenali kitab Allah itu, dan juga kita mula menjejakkan kaki kita mengikut jejak tinggalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaedah pembinaan diri, jati diri, membina agama Islam itu, dan kita mendirikan semula kebanyakan perintah-perintah yang telah pun kita selama ini kita tahu dia ada dalam Al-Quran. Kita mungkin pernah belajar satu ketika dulu, tetapi ia hanyalah jadi satu pendidikan ataupun pelajaran yang sekadar di mulut, ataupun hanyalah sekadar ujian, peperiksaan untuk sijil, dan dia tidak menjadikan dia Al-Quran itulah, dia tidak menjadi satu formula yang boleh kita guna pakai sebagai satu piagam, satu perlembagaan hidup dalam setiap hari. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah online. Okey, Kak Arfa, kemudian kita ada Kak Rahayu daripada RU165. Ni saya suspek dan respect habislah kepada alumni umrah yang mana yang istiqamah dalam urusan table talk dan juga kuliah duha ni, insya-Allah. Dan juga kepada Rozila Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, saya rasa saya bersyukur sebab ruang siaran langsung ini dia menjadi satu ruang ibadah untuk saya juga, untuk saya menyatukan sahabat-sahabat Facebook kita daripada kalangan yang mungkin mengenali dan juga mungkin yang tak pernah pun kita berjumpa, tak pernah bersua. Ni antaranya lah Kak Rozila Arifin. Moga-moga kakak tu betul lah pangkatnya, kalau salah saya minta maaf. Kak Fiza Mak Ratu baru masuk. Okey, sebelum kita pergi jauh, minit yang kelima nanti kita tengah warm up ni kan, kita warm up. Apa kata tolong share dulu, dan kalau kata audio saya ni tidak baik, ada masalah, tolong kongsikan juga feedbacknya supaya saya dapat perbaikilah mana-mana ruang untuk kita sama-sama pastikan perjalanan table talk ini dia dapat disampaikan dengan baik, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan lebih jelas. Okey, kepada semua juga, saya suka kita cuba tune sedikit konsep kita memandangkan ni secara online. Kalau waktu kita dekat Madinah ke Mekah, waktu kita pagi-pagi tu senang sikit kita pinpoint kan, kita tanya seorang-seorang, dan di situ masing-masing boleh memberikan orang kata apa,
kesan dan pesan, dan juga ada yang boleh memberikan sedikit pengenalan diri, latar belakang. Itu konsep yang kita selalu buat lah. Cuma kali ni kalau boleh setiap yang masuk saja dalam grup, selain dekat kita bagi jawab salam apa semua, cuba lepas ni kenalkan diri pula, daripada mana. Okey, terus kita masukkan laporan sound macam mana, audio jelas ke tidak, visual jelas ke tidak, jadi seronok sikit lah. Okay, at least di situ kita ada interaction yang kita dapat manfaatkan ruang dia. Okay, dah nak masuk minit kelima, jadi saya cubalah dalam 5 minit pertama ni kita berbual dalam bahasa basi dulu, and then kita akan terus hit kepada topik perbincangan kita pada minit yang ke-6. Masuk minit ke-6 tu nanti. Okay, dah 1 minit. Alright, terima kasih kepada Alin dan Lina. Okey, audio video jelas. Okey, terima kasih. Jadi saya sukalah sekali lagi untuk saya nampakkan sebenarnya apa yang kita nak dapat capai daripada program Tabletalk ini, yang hari ni sebenarnya kalau siapa yang perasan dekat bahagian caption itu saya dah mula tukar. Dia mula menjadi satu tajuk baru, iaitu maqasid. Bicara maqasid. Okey. Why bicara maqasid? Jadi sebelum kita pergi tajuk utama lah. Tajuk utama kita hari ni, Merdeka di Dunia, Merdeka di Akhirat, ini adalah satu permintaan daripada seorang alumni umrah kita daripada RU 165 juga. Okey, daripada Dr. Azmi. Jadi insya-Allah kita cuba bincangkan. Topik ni menarik sebab saya pasti ramai yang ada pertanyaan begini dalam benak fikiran yang sama, yang sebenarnya kita nak, kalau boleh kita nak berbincang dan kita cuba pakat masing-masing mengeluarkan apa sebenarnya kita punya misi hidup daripada kita lahir sampailah kita nak kembali kepada Allah semula. Jadi ini antara benda yang selalu bermain dalam kepala kita. Adakah hidup ini hanyalah sekadar bermain-main? Allah tanya lah. Memang soalan tu selalu Allah tanya. Surah berapa? Surah 23 Al-Mu'minun 115. Allah akan tanya, adakah aku ciptakan engkau ni untuk bermain-main? Itu antara soalan yang paling clear Allah sebut dalam Al-Quran. So hari ni kita tukar kepada bicara maqasid. Dan semalam ada seorang yang komen dekat dalam ruang komen tu, Kak Syapura tak silap saya, daripada RU 166 RU 166. Di Kak Syapura berdoa minta kalau boleh sesi yang kita buat ini disimpan. Dia ada doa lah dalam bentuk CD. Lama dah saya tak pegang CD ni, tapi adakah kita boleh manfaatkan dalam bentuk susunan, mushafkan. Sebab apa yang kita sembang ni selalunya ada by topik, ada berdasarkan asbab, ada yang tiba-tiba kita lihat keperluan pertanyaan ruang yang ada tu, kita akan buat penjelasan. So saya sedang dalam proses untuk penyusunan semula. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan manfaatkan channel YouTube yang kita ada. Jadi kita akan buat satu channel YouTube khas. Lepas ni insya-Allah kita boleh pergi ke channel YouTube Syauqi Hasan, dan nanti kita boleh masuk dalam itu setiap aktiviti live yang melibatkan Tabletalk, dia akan diletakkan di bawah perbincangan bicara maqasid. Why maqasid? Kerana setiap perbincangan kita itu kebanyakannya adalah something yang sangat berat, melibatkan maqasid. Maqasid ni selalu kita nampakkan lah. Kalau pergi umrah dengan saya ataupun pergi haji, dua benda yang wajib kita tahu adalah manasik dan maqasid. Manasik mudah, semua orang boleh buat. Daripada di rumah kita pun kita dah buat manasiknya dalam bentuk ibadah. Kalau kita baca dalam doa iftitah kita tu, inna solati wa nusuki. Wa nusuki itu adalah cerita manasik. Kalau ikut biasa diterjemahkan sebagai ibadahku. Tetapi di situ kita kena faham sebenarnya bukan sekadar ibadah. Apa menyebabkan kita panggil dia ibadah? Kerana dalam itu adalah bicara kerja. So manasik ini my service. Apa yang aku buat, bukan buat saja. Service ini khidmat. Apa yang nak kita persembahkan dalam bentuk satu kerja buat, kerja tangan, kerja kaki, kerja akal, kerja telinga, kerja mulut kita ini kepada Allah dalam bentuk pengabdian. Itu dipanggil manasik, dan itu pun dipanggil sebagai wanusuki, di mana each and everything yang kita buat semuanya terkait dengan urusan agama. Tak ada cerita kita duduk minum sembang-sembang tak terkait dengan agama. Tak ada cerita kita memasak tak terkait dengan agama. Tidak ada cerita ataupun tidak ada satu pun yang akan memisahkan kita daripada agama. Melainkan sekularisme telah pun menyebabkan kita membahagikan antara dunia dengan akhirat. Okay? Tapi sebenarnya Al-Quran ini dia menyatukan kedua-duanya. Dia tidak memisahkan. That's why kita tengok dalam Quran dia akan perlihatkan both
dunia dan akhirat itu sentiasa menyatu. Engkau tak boleh elak. Kalau baca surah 7 ayat 25 tu, Al-A'raf 7:25 tu, dia akan menceritakan di sanalah engkau hidup, di sanalah engkau mati, di sanalah engkau akan dibangkitkan semula, dihidupkan semula. Jadi cerita syurga, neraka tak akan lari jauh daripada apa yang akan kita dapat daripada dunia ni. So itu tentang maqasid dan juga manasik yang akan kita pergi. Maqasid, of course, dia berasal daripada perkataan qasada, daripada maksud. Maksud itu sendiri adalah daripada kata akar maqasid juga. Jadi dua-dua berkongsi maksud yang sama. Jadi kita nak belajar bukan sekadar kita nak tahu apa yang kita nak buat ini, untuk apa kita buat ini, ke mana kita nak buat benda ni. Sebab yang kita bincangkan adalah Al-Quran dan dia tidak boleh lari daripada konsep pendidikan akhlak. That's why kita tak ada nak tekankan soal bacaan tajwidnya. Kita tak akan bincangkan tentang taranum ke. Saya akan fokus lebih kepada pentafsiran dan juga penggalian makna yang berbentuk harfiah, dan di situlah kita akan jadikannya sebagai ruang bicara dan kita akan sampaikan dengan maksud yang sebenar, sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya. Saya suka, lagi sekali saya ulang, kalau kata semua jemaah-jemaah, panggil jemaah dah ni, masing-masing di rumah tu ada Al-Quran, perkata masing-masing. Semalam dalam waktu petang tu, santai-santai tu, saya terfikir sekejap, mungkin saya akan cuba buat satu sesi untuk kita bedah Al-Quran. Bedah Al-Quran tu kita akan kupas banyak mana Al-Quran yang ada di pasaran, yang mana yang ada yang kita boleh pakai untuk kita jadikan rujukan, dan juga yang mana yang kita boleh gunakan sebagai bacaan santai. Maksudnya kita jangan jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan dalam bentuk Arabnya saja, tanpa kita memahami makna dan maksud tujuan ayat ni diturunkan. So saya rasa itu pun salah satu benda yang selalu bermain dekat ramai orang di luar sana tu kan, sahabat-sahabat banyak juga yang bertanya, Quran mana yang elok untuk kita jadikan sebagai rujukan. Itu antara soalan yang saya terima lah. So kebanyakan saya akan bagi tahu Al-Hidayah ni, kalau boleh cari-cari, but very limited edition. Kalau boleh jumpa dekat Shopee, cuba cari. Dan kalau ada dekat kedai buku pun, insyaAllah ada di toko-toko buku yang sedia ada dekat luar sana. Tapi susah. Kalau tak ada jumpa, grab lah mana-mana yang ada untuk tujuan kita membaca dahulu. Meanwhile, kita cari lagi. Apps dalam telefon pun ada, tapi kebanyakannya bila kita duduk berdepan ni dan bila kita baca, kebanyakannya sedikit lari translation yang diterjemahkan. Jadi di situ kita kena rajin sikit lah. Kita nak kena betulkan terjemahan, kita kena rujuk perkatanya. Jadi kalau kata kita tak pandai lagi dalam membedah ataupun membaca ayat-ayat Quran ni secara tafsir ataupun secara harfiah, jadi di situ agak sukar untuk kita memahami dengan lebih mendalam. So jangan risau, insyaAllah saya cuba untuk usahakan mungkin satu masa nanti kita pergi lebih mendalam dalam kita mengkaji Quran ataupun buku-buku terjemahan yang ada dekat pasaran. Okey, itu satu benda topik yang kita akan cuba bincangkan nanti. Okey, sedar tak sedar dah 12 minit lebih. Okey, itu dah topik yang akan kita bincangkan hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang bersama saya. Sekali lagi saya ulang, saya Syauqi Hassan daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin, lebih dikenali dalam program Vacation Umrah dan Haji dan juga trip-trip vacation yang lain. Dan insyaAllah perbincangan kita pada hari ini, kita akan cuba bincangkan tentang spesifik apa yang dimaksudkan dengan merdeka di dunia dan merdeka di akhirat. Kalau semalam kita dah bincangkan tentang maksud merdeka daripada sudut pandang Al-Quran, surah 5, surah Al-Ma'idah ayat 20, kemudian kita kaitkan dengan ayat 21. Hari ini kita cuba nak cari makna yang lebih mendalam sedikit tentang dua perkataan dunia dan akhirat. Sebab kita selalu dilihatkan dunia ini adalah lapangan tempat untuk kita bercucuk tanam dalam urusan-urusan harian kita. Bercucuk tanam ni maksudnya kita nak tanam sebanyak-banyak mungkin amalan yang kita boleh tuai hasilnya di akhirat nanti. Kebanyakan itulah yang ditanam dalam minda kita daripada kita kecil sampailah kita kadang-kadang dah besar ni, kita pula menyampaikan benda yang sama kepada anak cucu cicit kita. Itu betul, tak ada masalah. Ada banyak hadis yang ada dan juga banyak ayat-ayat Quran yang sedia ada yang menceritakan konsep dan benda yang sama. Tidak ada sebarang masalah kat situ. Cuma bagaimana kita nak memahami konsep akhirat dan juga konsep kiamat yang kita sama-sama kena dalami maksud dia. Jadi adakah kita hanya nak jadikan akhirat itu sebagai tujuan kita, ataupun kita nak memahami maqasid di sebalik akhirat yang
diperintahkan kepada kita. Apa maqasid kiamat yang kita kena fahami dan yakini? Sebab dalam rukun iman ada 6 perkara. Daripada perkara pertama daripada Allahnya, bicara kita meyakini Allah, sampailah dinampakkan bicara terakhir sekali adalah cerita tentang qada dan qadar. Jadi apa yang kita nak kena tahu, bagaimana konsepnya, ada dari dibincangkan tentang cerita kiamat dan akhirat di situ. Jadi dua-dua ini selalunya kita akan perlihatkan dan kita nampakkan kepada anak-anak kita. Kita akan ceritakan ini adalah hari kehancuran, sama seperti mana yang ada dalam Quran, di dalam ayat-ayat yang tertentu, khusus dalam surah-surah tertentu pun ada. Macam contohnya surah Al-Waqi'ah, kebanyakan kita akan melihatkan itu adalah cerita tentang hari kiamat. Contohnya An-Naba, cerita tentang mereka yang berselisih tentang perkara yang melibatkan kiamat juga. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hari-hari pembalasan. Jadi kita kalau boleh, kita nak pergi kepada satu konsep dan juga konteks yang bila kita baca, dia boleh membangkitkan jiwa dan diri kita. Why saya guna perkataan bangkit? Sebab bangkit itu dia terkait dengan kiamat. Bangkit itu adalah perkataan ataupun makna daripada kiamat. Contoh kenapa dalam surah 73 ataupun surah Al-Muzammil ataupun dalam surah Mudassir, surah ke-74, banyak kita akan jumpa perkataan khum. Di situ kenapa selepas Rasulullah mendapat saja perintah ataupun wahyu pertama Iqra, kemudian Rasulullah mendapat wahyu yang kedua daripada surah Al-Qalam, surah 68, kemudian surah yang ketiga surah Al-Muzammil, wahyu keempatnya Mudassir, dan kemudian wahyu yang kelimanya Al-Fatihah. So ini yang kita dah bincangkan dalam season yang lepas musim lepas. So kenapa dalam wahyu yang ketiga ni, antara perintah yang sampai kepada Nabi adalah ya ayyuhal muzammil qum. Allah mulakan qum. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Perintahnya adalah bangkit. Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Perintahnya adalah qum, bangkit. Bangkit itu adalah cerita kebangkitan, cerita kita kiamah, cerita kita nak membangunkan diri kita. Bila kita bangkit, pasti ada sesuatu yang akan jatuh, sesuatu yang akan turun. Bila kita bangun, akan ada sesuatu yang turun. Bila kita bangkit, akan ada sesuatu yang mula menjatuhkan dirinya. So dia ada dua benda. So antara bangkit dan kemudian ada yang berakhir. Ada yang akan menjadi sesuatu yang mula mencapai ke puncak, ada yang akan mula jatuh ke bawah. Dan di situlah kita kena faham konsep bangkit dan juga akhir. So bangkit itu melibatkan kiamat, dan jatuh itu melibatkan akhirat. So kita sebenarnya kita nak cari yang mana satu, yang bangkit menuju akhirat atau macam mana? Itu yang kita kena faham. Sebab apa? Sebab kita hari ni kita nak membebaskan diri kita daripada konsep yang selama ini kita faham. Akhirat itu semuanya ke arah tujuan kehancuran, kiamat itu ke arah tujuan kehancuran dunia. Akan berlakunya dengan tiupan sangkakalanya, akan berlaku kehancuran dunia seperti mana yang dinampakkan dalam Al-Quran. Part tu kita letak tepi dulu. Sebab dah lama dah kita berbincang tentang kiamat, daripada zaman Rasulullah SAW sendiri sampailah kepada zaman kita dah 1400 tahun lebih, di mana Rasulullah bagi tahu dalam banyak hadis-hadis yang kita baca, dinampakkan kiamat itu seperti dua jari, sangat dekat, sangat rapat. Di mana Nabi sendiri dah gambarkan kiamat itu dah dekat. Tapi kenapa dekat itu sekarang ni sudah 1400 tahun? Nanti kita akan bacalah. Kalau kata orang lain, dia akan kaitkan sebab satu hari Allah bersamaan dengan 1000 tahun manusia. Ada banyak macam-macam kaedah, kita akan bacakan begitu. Itu antara yang ditafsirkan. Tetapi dari sudut pandang konteks pembangunan agama, ni cerita pembangunan agama, Nabi sendiri dia sudah membuat satu kebangkitan. Itu tanda kiamat. Macam mana Nabi bangkit? Nabi bangkit melalui agenda pembebasan akhlak dan juga kejahilan yang meliputi ataupun menyelimuti masyarakat jahiliah ketika zaman Nabi. So Nabi bangkit kerana kebangkitan Nabi berani melawan arus. Nabi bangkit mengeluarkan keluarga dia, mengeluarkan saudara dan sahabat-sahabatnya daripada kejahilan umat yang waktu itu menyembah 3 tahta, harta dan wanita. Jadi kita tak boleh bebaskan diri kita selagi mana kita menyembah 3 benda ini tanpa kita sedar. Apa 3 ta itu? Tahta, harta dan wanita.
Tiga ta. Kalau baca dalam Quran, dia akan kata Lata, Al-Manna, Wal-Uzza. Kalau kata Abu Lahab itu dipanggil Abdul Al-Uzza, hamba kepada harta. Dipanggilkan nama dia ataupun gelaran dia. Kalau Abu Jahal tu, Abu Jahal lah nama lain kan. Abu Lahab ni antara nama lain dia adalah dipanggil sebagai Abdul Al-Uzza. Dipanggil dia adalah orang yang menyembah kepada harta. So adakah kita hari ni pun sama? Okey, itu yang berlaku di zaman Nabi. Apa pula yang berlaku di zaman kita? Macam mana kita hari ni menjadi hamba kepada dunia kita daripada sudut kedunyaan dalam bentuk harta, dalam bentuk tahta, dalam bentuk wanita. Wanita yang macam mana yang pula yang kita nak ambil dari bentuk sudut pandang Al-Quran? Adakah wanita yang bentuk fizikalnya adalah berbentuk feminin, seorang wanita, ataupun sebenarnya yang nak dinampakkan adalah jiwa yang wanita yang berada dalam hati manusia itu hendak disembelih, hendak dipotong. Itu cerita Al-Baqarah. Nanti panjang lagi lah sembang kita ni, sebab tak akan habis perbincangan ini kalau kita tak memahami Al-Quran itu daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir. Kita tak akan memahami macam mana kita nak bangkit daripada Fatihah. Itu perintahnya adalah supaya kita bangkit. Al-Baqarah itu adalah cerita kebangkitan, untuk kita bangkit menyedarkan diri kita siapa kita di dunia ini. Allah cakap engkau ni siapa? Engkau ni tidak lain hanyalah seperti perumpamaan. Allah gunakan dalam Al-Quran, Allah nampakkan perumpamaan kita dalam satu sistem yang hidup kita ni dicocok hidungnya. Tahu? Hidung manusia dicocok, ditarik ibarat seekor sapi betina. Itu digambarkan dalam cerita Al-Baqarah. Macam mana dalam sistem Al-Baqarah itu saja kita akan lihat ada menceritakan kisah macam mana kita nak keluar daripada sistem riba. Kita nak keluar daripada sistem hutang. Daripada surah berapa? Bacalah daripada surah 202 Al-Baqarah ayat 274, 75, 76, 77, 78, 79 sampai ke akhir ayat tu 286 keseluruhan ayat dia. Hujung-hujung itu adalah menceritakan bagaimana kita nak mengeluarkan diri kita daripada kefakiran yang manusia faham, sehinggalah kita keluarkan diri kita daripada sistem riba ciptaan manusia. So hari ni kita mengalami benda yang sama. Riba sudah pun dihapuskan pada zaman Nabi. Itu satu kebangkitan. Maksudnya Nabi dah berjaya keluarkan umat ketika itu daripada satu kerosakan sosial di mana Yahudi dan Nasrani waktu itu masing-masing sudah pun jauh daripada aturan kitab. Sebab kita kena faham Yahudi dan Nasrani dua-dua memiliki kitab, tetapi kitab mereka ini sudah mula mendapat sedikit sebanyak campur tangan manusia. Mana ada Taurat dan juga Injil, dua-duanya sudah pun mengalami satu perubahan dari sudut pelaksanaan akibat daripada campur tangan manusia dalam penulisan wahyu tersebut. So dah jauh larinya daripada apa yang Allah nak. So Al-Quran turun nak membetulkan balik ke semua kitab-kitab terdahulu, daripada suhufnya, daripada kitab Taurat, Injil, Zabur, sampailah Al-Quran ini. Dia akan membenarkan apa yang ada yang terdahulu dengan memberikan penjelasan-penjelasan apa sebenarnya Allah perintahkan kepada kita. Asal pelajaran dan juga peringatan yang Allah nak kita laksanakan mengikut apa yang Allah tuntut. So sekarang ni itu peranan Nabi. Nabi bangkit. Nabi bukan sekadar bangkitnya, Nabi mengajak semua masyarakat ketika itu untuk mengeluarkan diri mereka daripada kejahilan nenek moyang yang menyembah tiga ta. Ada 365 kebetulan 365 patung-patung ataupun idol-idol, sembahan-sembahan yang ada sekeliling Kaabah. Apa kita nak relate dengan 365? Kalau hari ni kita ada 365 hari, bayangkan kita hidup dalam setahun 365 hari dalam keadaan kita dipenuhi dengan sembahan-sembahan yang kadang-kala kita bukan sekadar jadikan dia sembahan semata-mata, tetapi dia ibarat Tuhan yang sudah pun bertahta di hati kita. Tahu? Sampai dunia itu tak boleh elak. Kalau anak itu dah ketagih dengan game, anak akan jadi religiously, dia akan bermain dengan game yang disuka, game yang dicintai, handphone yang dia ada, gadget yang dia ada, dia akan religiously. Tahu, bila sebut religiously, dia dah jadikan satu benda itu sebagai agama. Politik hari ini sudah jadi seperti agama, satu agama, bermazhab-mazhab, berpecah belah, berfirkah-firkah, masing-masing sudah nak menegakkan
diri masing-masing. Itu kalau cerita politik. Religiously, mereka berjuang bermati-matian dalam politik. Itu sudah jadi satu sudut keagamaan. Itu dah jadi satu sembahan manusia. Duit apatah lagi. Bila mana hari ni kita sudah tidak boleh nak elak, kita dah tak boleh nak tahu dah, kita ni bangun tidur, kita ni kerana Allah ke ataupun kerana kita nak duit. Kita keluar rumah melangkah pergi tempat kerja tu, adakah kerana kita nak bekerja kerana Allah atau sebenarnya kita nak bekerja kerana duit? Ini menyebabkan kita duduk dalam keadaan kita bersangka-sangka. Sangka kita, sangkaan hati kita, jiwa kita, kita sedang membuat ibadah. Itu kita baca wanusuki. Kita sedang buat ibadah, kita sedang melakukan satu ibadah kepada Allah. Tapi dalam sangat halus, sebenarnya kita sedang meniti satu jalan yang bengkok. Bengkok dari maksud dan tujuan asal kenapa kita keluar bekerja. Bila mana kita nak pergi kerja itu saja, kita akan ada satu benda yang akan mislead kita pergi ke tempat-tempat yang lalai, lara, perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Benda-benda yang kita langgar dalam keadaan kita berdepan dengan Allah. Rasuah contohnya, riba contohnya, kita terlibat dengan sesuatu yang haram contohnya. Semua itu dengan jelas kita melawan apa yang Allah dah rakamkan dalam Quran. Part-part ni tanpa sedar kita buat dalam keadaan, ada kalanya kita sedar, kita tahu itu dosa tapi kita buat juga. Kita tahu itu salah tapi kita tetap buat juga. Itu antara benda-benda yang kita kena tanya balik diri kita. Adakah kita ni sebenarnya bekerja ni, tadi kalau kita sembang tentang manasik, adakah sebenarnya kita beribadah ni adakah kerana Allah ataupun kita ada agenda kita sendiri yang sebenarnya kita duduk di dalam satu sistem yang kita dah tak boleh nak lari daripada sistem tersebut. Tahu, lahir-lahir ke dunia saja kita sudah ada satu sistem dunia yang menyebabkan kita terperangkap dalam sistem kapitalisnya. Kita terperangkap dalam sistem yang menyebabkan kita duduk dalam keadaan pendidikan itu dikuasai oleh penjajah. Lalu penjajah menjajah anak-anak kita dengan menggunakan akal mereka, fikiran mereka, menyebabkan kita jadi hamba kepada pendidikan yang dicipta oleh acuan mereka. Tetapi kita sangka itu adalah acuan yang betul. Kita duduk dalam sistem kewangan, lahir-lahir kat dunia. Kalau sekarang lah, lahir dekat dunia dah ada satu Islamik, sistem kewangan Islam. Tapi tanpa sedar sebenarnya acuan itu juga datangnya daripada kapitalis. Datang daripada fahaman yang asalnya dibawa-bawa oleh Yahudi dan Nasrani. Dalamnya tidak ada riba sebab namanya ditukar. Dia mungkin ada sedikit menggunakan ataupun diguna pakai istilah-istilah yang lebih berbunyi Islamik. Tetapi sebenarnya masih lagi kita dapat kesan ada tanda-tanda yang kita tak boleh lari. Terkena juga tempiasnya dengan sistem yang direka oleh Yahudi dan Nasrani. So tak boleh nak kata apa. Itu adalah satu agenda yang dah dibuat. Kita dah cuba masuk ke dalam Universiti Islam Malaysia contohnya. Kita cuba masuk ke dalam satu universiti yang ada title agama yang jelas. Kita nak menjadi seorang agamawan. Tapi di situ kita masih lagi dibentuk, dipack, dirap dan dicop, di-stamp dengan maksud dan tujuan ke arah keduniaan. Jadi seorang banker, jadi seorang Islam, kita tak tahu tiba-tiba kita terlibat dalam dunia yang ada riba. Kita tak nak, tetapi kerana tak ada option lain. Kita memang dah dilahirkan untuk jadi accountant, kita dilahirkan untuk jadi banker contohnya. Daripada mana kita lahir? Daripada sijil yang kita ambil, daripada sistem pendidikan yang dah pun mendidik kita. So kita keluar menjadi produk siapa? Produk kepada kapitalis. Itu contoh nak nampakkan sebenarnya apa yang kita lalui hari ni sebenarnya semua ni sudah didesain ataupun sudah dibentuk dalam bentuk sistem pipeline yang kita menjadi end product kepada musuh agama. Kita boleh jadi tools, kita menjadi satu agenda. Akhirnya kita hidup, kita sedar hujung-hujungnya nyawa kita ni, baru kita sedar dah 60 tahun kita dah habis umur kita. Tetapi dalam 60 tahun itu kita sedang mengejar cita-cita dan impian duniawi. Itu benda yang menyebabkan kita terlepas pandang. We overlook satu misi hidup kita sebagai seorang hamba Allah yang sebenarnya kita ada benda lain yang kita nak kena buat. Ada misi lain kenapa kita nak mendidik anak kita. Kita lihat balik deep inside our heart and mind. Kita tengok balik anak kita, tengok balik isteri kita. Kalau yang isterinya, tengok balik suami masing-masing.
adakah kita sedang mengajar mereka memahami agama dengan cara yang Allah hendak, atau kita sedang mengajar mereka memahami agama ini dengan cara yang kita hendak? Kita nak macam ni, kita nak begini, tapi kita sedang menafikan hak-hak Allah yang ada dalam Quran, sehingga kita lupa sebenarnya kita nak install benda yang sebenar itu ada dalam Quran. Kita serahkan kepada pengasuh, kita serahkan kepada sekolah, kita serahkan kepada universiti dengan harapan mereka menjadikan anak kita seperti mana yang kita mahukan. Tetapi acuannya adalah acuan yang sudah pun dipesongkan, acuan yang sudah diselewengkan. Kita hantar anak kita ke tahfiz, kita cuba menjadikan mereka ini seorang anak yang boleh menghafal Al-Quran, tetapi hujungnya mereka hanya menghafal. Mereka tidak mampu implement apa yang ada dalam Al-Quran. Kita tak mampu untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai satu perlembagaan yang membentuk anak-anak kita ni ada jati diri macam mana nak menjadi seorang hamba Allah yang sebenar. So itu juga yang akan bermain di fikiran kita. Anak, isteri, semua itu kalau Allah sebut dalam Quran, itu adalah salah satu daripada benda-benda yang menjadi ujian kepada pasangan. Kalau suami, pasangannya isteri. Kalau isteri, pasangannya suami. Dia akan jadi saling uji-menguji. Sebab Allah dah kata dalam Quran, jangan engkau kata engkau beriman selagi mana engkau belum diuji. So tak boleh kita kata kita beriman, melainkan akan ada ujian yang bertimpa-timpa untuk test adakah kita sudah jelas keimanan kita, ataupun kita masih lagi seorang yang belum nampak lagi ke mana hala tuju kita di dunia ini. Okey, itu antara benda yang kita nak sama-sama fikirkan. Okey, terima kasih kepada semua yang memberi respon. Okey, saya harap mukadimah tadi tu already half an hour, mukadimah untuk kita merujuk balik dunia yang kita hidup hari ni, ke mana hala tuju yang kita nak bawa, dan apa sebenarnya misi hidup kita dengan Al-Quran yang kita nak baca. Okey, suka untuk kita nampakkan dengan sedikit ayat. Okey, yang ni mungkin ayat yang akan saya kongsikan. Cuba tengok. Ini daripada surah At-Taubah ayat 38. Siapa yang nampak, kalau boleh baca, baca. Kalau tak boleh baca, kena zoom sikit. Kalau rasa ada Quran sendiri, buka surah At-Taubah, surah 9. Tengok ayat 38. Ni saya gunakan harfiah. Semalam saya dah tunjukkan yang saya akan gunakan dua Al-Quran, sama ada Al-Quran Indonesia ataupun di iPhone kita akan gunakan Al-Quran word by word. Okey, di sini Allah katakan dengan ayat 38 tersebut, Allah nampakkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, Allah kata, mengapa kepadamu, kan, izza, jika qila, dikatakan kepada kamu, lakum. Di sini sebenarnya Allah nak cakap kepada kita, macam mana kita ni, kenapa engkau ni, apabila dikatakan kepada kamu, apabila dinampakkan kepada kamu, apabila disampaikan kepada engkau, apabila dicakap, diseru, disuruh, ni cerita macam mana nak dinampakkan. Fi sabilillah, apabila kita diperintahkan untuk mengikut jalan Allah ini, kemudian kamu merasa berat, ilal ar, kepada bumi. Sekarang ni kita nak melangkah, tetapi rasa macam berat sangat hati kita ni kepada dunia ni, kepada bumi ni, kepada tempat kita tinggal ni, kepada keadaan yang menyebabkan kita jadi orang yang tak boleh nak pergi ke jalan Allah. Tahu, kita nak keluar daripada riba contohnya. Beratnya rasa hati ni nak tinggalkan benda yang kita dah selesa, contohnya kan. Ataupun nak pakai tudung labuh lah contohnya, bagi perempuan kan, pakai tudung labuh. Beratnya hati nak transit daripada tudung yang kita selesa pakai. Kalau free hair tu susah nak cakap lah, saya pun free hair kan. Tapi kalau kata bagi kita ni, perempuan-perempuan ni nak pakai tudung labuh, dia mengalami satu situasi yang galat sikit. Tak tahulah kalau ada perempuan dekat dalam ni, ramai-ramai ni yang mana nak berkongsi kisah pengalaman, kisah benar perubahan daripada era 80-an, 90-an, masuk 2000, sekarang dah masuk 2020. Kita akan mengalami satu situasi yang kita lihat, macam mak saya sendiri, daripada tudung yang biasa, tudung 3 segi tu, kemudian dari pakai tudung labuh. Sekarang ni isteri saya contohnya, ni sebab diri sendiri kita boleh cerita lah. Isteri saya asalnya saya kenal, ada saya kongsikan dekat dalam Facebook saya tu, asalnya bukan seorang student agama, masuk Universiti Islam Malaysia UIA,
Masa tu famous dengan tudung Wardina. Tetapi berkahwin dengan saya sekalipun, bila kita nak ajak dia berubah kepada tudung labuh, dia mengalami satu proses yang sukar. Bukan mudah-mudah. Dia ada ego dia, tahu. Dia ada dia punya sedikit reserve yang ada dalam diri dia tu. Nak berubah tak nak berubah, nak pergi tak nak pergi. Tapi Alhamdulillah, kerana the power of the pack, bila duduk di RPWP ni, bukan senang tau nak meninggalkan baju kurung contohnya, nak meninggalkan pakaian baju muslimah. Yang kita rasa itu baju muslimah, t-shirt muslimah lah maksudnya kan. Kita rasa oh itu sudah Islamik. Kita rasa sebab nama ni t-shirt muslimah, kita rasa oh ini tak. Sebab kita kena tahu pakaian untuk wanita ni ada dua, pakaian dalam dan pakaian luar. Baju kurung itu kita pakai tayang dekat orang luar kan, kita pakai keluar pergi seremoni ke majlis semua. Tapi sebenarnya dalam Quran itu adalah pakaian dalam. Sebenarnya garment ini dah ada dua, pakaian dalam dan pakaian luar. Jubah itu adalah pakaian luar. That's why kalau kita tengok abaya tu, orang Arab dalam tu dia ada satu pakaian lain. Pakaian labuh tu, abaya tu dipakai di luar. Sebab apa? Sebab dia nak menjadikan pakaian tu lebih tebal dan menutup bentuk badan tu lebih supaya tak nampak bentuk badan. Tapi hari ni pun abaya pun dah makin seksi-seksi juga kadang-kadang. So sangat-sangat halus permainan pakaian ni, sampai kita tak sedar di mana ruang kita dah tersalah, dah termasuk dalam agenda dan propaganda Dajjal, sehingga kita termasuk dalam fashion yang sama ada membuka aurat ataupun menutup aurat. Tu benda yang kita nak nampak. So tudung pun benda yang sama. Kita rasa kita dah pakai bertudung, kita pula kan, contohnya perempuan lah, dah rasa bertudung, tapi di situ sebenarnya dia belum menutup lagi dengan sempurna. Maksudnya belum patuh syariah lah, kalau nak pakaikan the term belum lagi tudung yang patuh syariah. Dari segi ayat Quran yang di mana diminta untuk melabuhkan, menutup dadanya, semua itu semua adalah apa yang Allah dah mention dalam Quran. But sesetengah orang sangat susah. Kalau hari ni kita tengok fashion anak muda pakai tudung tetapi dada terdedah, dia cakap dah pakai tudung. Betul lah, pakai tudung, tutup aurat. Kan yang tak pakai tudung tu, of course lah, kita tolak tepi dululah. Yang tu memang dah terkeluar daripada apa yang kita bincangkan. Tapi yang pakai tudung ni, so bagi kita pula, kadang-kadang anak dara pula, hari ni kita tengok dalam isu 2-3 hari yang lepas, dikejutkan dengan anak-anak yang masuk video, dah masuk dalam siaran TV apa semua, tapi anak-anak pakai agak seksi. Pakaian mereka tidak menutup aurat dengan sempurna. Tudung memang tak pakai apa semua. Tu siapa yang mengajar benda tu? Approve anak untuk masuk dalam event tu? Siapa yang memberi sokongan kepada anak-anak itu untuk masuk dalam program TV tersebut? Kalau tidak, ibu bapanya sendiri. So anak itu adalah hasil daripada cerminan ibu dan bapa. So akhlak anak, pakaian anak, apa yang ada di minda anak, dia akan terbit melalui terbitan ibu bapa dia. So di situ kita tak boleh nak salahkan anak kalau mak bapaknya yang dia membuat ataupun dia sendiri yang mengatur anak-anaknya kepada sikap begitu. So di situ kita kena tengok halusnya permainan. Jadi masing-masing kena muhasabah dalam bab-bab etika pemakaian yang kita nak cari yang patuh syariah. Kembali semula kepada Allah. So banyak benda sebenarnya yang melibatkan, kadang-kadang kita sangat halus. Ni cerita dunia tau, kita di dunia ni, tetapi kita sedang nak mengikuti jalan ke arah akhirat ni. Kita sedang nak mengikuti something yang Allah dah fine tune akhlak ini 1400 tahun lebih yang lalu. Benda yang sama yang Nabi hadapi, macam mana nak perintahkan isteri-isteri Nabi. Sebab ayat ini adalah cerita tentang wahai isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi dulu yang kena diperintahkan untuk tinggalkan perhiasan jahiliah. Jadi adakah kita hari ni tangan penuh dengan gelang emas tau, gelang emas, kadang-kadang sembang nak ambil makanan kan, senting tangan nak tunjuk kat orang gelang emas kita. Itu semua perhiasan jahiliah kita. Even tudung hari ni pun sudah menjadi perhiasan jahiliah bagi kita. Nampak kita pakai tudung yang dah patuh syariah, tapi sebenarnya dalam kita tak sedar, tudung itu sendiri sudah menjadi satu cerminan kepada jahiliah. Tudung yang macam mana? Pertama, tidak polos. Polos tahu apa maksud polos? Polos ni maksud dia tidak kosong. Tahu? Ada bunga-bunganya, ada ini. Habislah lepas ni yang mana yang perempuan sensitif sikit lah. Tapi kena cakap, sebab inilah watawasau bil haq. Mana boleh elak, sebab bila namanya aurat, dia terkait dengan aura. Tahu? Kalau dah kau perempuan, kau pakai tudung polos, ni dah pakai polos, tapi warna merah terang benderang, daring yakmat.
Tahu? Dia punya merah, duduk sebatu dah nampak dah. Dah boleh kenal dah. Oh, yang ni Minah ni. Dah kenal nama, dah boleh bubuh nama dia siapa yang akan datang. Nampak tudung dia begini saja dah tahu. Ini tak ada orang lain, Minah ni je. Sampai dicop, sampai orang kenal. Why? Sebab apa? Sebab pemakaian tudung itu menjadikan dia satu mark, tahu. Kita boleh tanda dia siapa kerana pemakaian tadi. Sebab tu kita boleh lihat sebenarnya ada benda yang kita rasa kita dah buat benda tu mengikut aturan ataupun orang panggil apa, cuplikan ataupun kita panggil satu acuan agama. Kita rasa dah betul. Tapi dalam itu halusnya Dajjal ini menyebabkan sebenarnya itu jauh daripada maksud dan tujuan agama. Tahu? Contoh, kita pakai baju, dah jubah cantik dah, tapi ada kerawang-kerawang, ada benda-benda yang hiasan-hiasan jahiliah di situ. Macam lelaki lah, kadang-kadang ada timbul juga lelaki solat tapi belakang gambar harimau. Solatnya betul sah, tapi gambar harimau tu ramai akan argue. Sebab apa? Yang duduk belakang tu dia tak boleh nak fokus solat sebab duk rasa macam tenung harimau tu. Harimau tu pun macam nak terekam dia tengah solat. Adalah benda-benda begini yang timbul dalam fiqah, contohnya. Tapi itulah yang dinampakkan dalam cerita aurat. Bicara aurat adalah bicara aura. Aura maksudnya kita sedang mengeluarkan satu aura sampai kita nak orang tengok kita. Contoh, perempuan kan. Kenapa orang perempuan dia tak pakai tudung? Kita tanya orang perempuan lah. Sebab apa? Sebab dia nak tayang rambut dia. So, bila tayang rambut dia, dia akan menampakkan kecantikan dia. Kenapa orang perempuan dia menampakkan bentuk tubuh badan dia? Sebab dia rasa dengan menayang aset-aset itu, dia mendapat menarik golongan yang lelakinya untuk melihat dia. Itu antara benda-benda yang kenapa pakai lipstick? Sebab dia jadi tarikan supaya orang pandang muka dia. Kenapa kena solek cantik? Sebab apa? Sebab nak menarik perhatian orang melihat wajah dia. Semua itu sangat halus, kita tak sedar. Tahu? Macam saya sekarang ni, saya pakai baju ni sebab kadang-kadang ada orang tak tengok muka saya, tengok baju. Elok baju ustaz ni kan, cantik baju ni, beli kat mana? Dia akan tanya soalan macam tu. Nak beli, cari dekat SAK. Masuk dekat SAK, ni ada ni SARC, nanti jumpalah baju ni. Tu contoh macam mana pakaian itu dia menggambarkan peribadi kita, macam mana kita nak jadi orang-orang yang sangat halus. Hidup kita berdasarkan perintah Allah. Tadi kita nak merdekakan diri kita di dunia, tapi kita jangan lupa nak merdekakan diri kita di akhirat ni. Tak nak masuk neraka, nak masuk syurga. Sebenarnya ada satu lagi jalan yang sangat-sangat halus, dipanggil Siratul Mustaqim, yang kalau kita lalu, kita sangat-sangat kena berhati-hati, kerana boleh jadi kita akan terpelecok. Dalam dah lurus ni, kita akan terpelecok juga ke kiri, ke kanan, ke bawah. Itu antara benda yang basic. So itulah, tengok ni ramai ni dah ada yang tanya, dah bagi cerita ni. Okay, so kita nak berubah, kita nak mengubah diri kita adalah satu cabaran yang sangat-sangat berat. Itu kalau kita cerita tentang tudung. So begitu juga dengan apa yang kita nampakkan tadi dalam ayat tu. Allah kata, apabila engkau ni memberat, engkau ni berat sangat ke bumi. Kemudian Allah kata, adakah kamu puas dengan kehidupan? Allah kata kat situ, arditum, di situ adakah engkau redha? Di situ Allah nampakkan, adakah engkau redha, engkau suka, engkau puas bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia ini daripada akhirat. Ini Allah question kita. Jadi Allah kata, fama, maka tidaklah mata'un, kesenangan, al-hayat, kehidupan itu dunia, di dunia itu, di akhirat, illa qalila. Jadi sebenarnya dekat dunia ni kita cuma dapat kesenangan dia sebenarnya sikit je. Kesenangan itulah yang akan menjadi modal untuk kita merasai nikmat kehidupan akhirat nanti, kehidupan di syurga sana nanti. Dengan kita menjadikan syurga di dalam rumah tangga kita itu adalah syurga yang kita rasa penuh kenikmatan. Syurga yang kita ada bidadari kecilnya, anak-anak kita yang taat kepada kita. Kita ada bidadari isteri kita sebagai penghulunya. Sebab apa? Memanglah dia penghulu. Sebab apa? Sebab dia sedang menjaga anak-anak kita. Anak-anak kita adalah bidadari-bidadari dalam rumah tangga kita. Kalau ada isteri yang taat, kalau kata isteri pun nak bidadari juga, kan? Sebab apa? Suaminya lah ada bidadarinya. Jadi kita jangan kata dah ada bidadari, kena ada bidadara. Tak, sebab bila kita duduk dalam suasana syurga, rumah tangga ni, rumahku syurgaku, isteri memainkan peranan sebagai orang yang sedang berkhidmat untuk suami. Dia memberi khidmat dalam bentuk banyaklah, zahir dan batin dia akan bagi. Kemudian dia akan menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, menjaga maruah isteri, menjaga maruah suami, menjaga nama rumah tangganya.
Jadi banyak itu adalah cerita isteri yang bermata jeli. Kalau dalam Quran dinampakkan wahurun ain, Allah kata dalam Quran. Jadi wahurun ain itu, hur itu jangan kita baca dia sebagai satu bentuk bidadari. Tak ada. Bukalah Quran. Sebenarnya carilah harfiah Al-Quran. Tidak ada satu perkataan khusus menceritakan tentang bidadari dalam bahasa Arab, melainkan dia adalah perkataan yang diterjemahkan oleh orang Melayu untuk menambahkan itu adalah bidadari. Kalau cerita angel, automatically semua dia cerita tentang malaikat. Tapi bidadari ni, dia hanya dilihat dalam bentuk perkataan-perkataan khusus. Dipanggil antaranya dalam perkataan kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah 52, surah At-Tur, dia akan panggil wahurun ain. Hur itu daripada perkataan hur. Hur ni kalau kita tengok dalam kisah Nabi Isa, dia dipanggil sebagai golongan-golongan hawariyin. Dipanggil hawariyun, hawariyin. Mereka ini adalah pembantu ataupun mereka ini adalah teman setia mereka yang bersama-sama dengan Nabi Isa. Itu dipanggil golongan-golongan hawariyun. Kalau surah As-Saff itu, bila Nabi Isa bertanya, siapakah yang nak menjadi pembantu-pembantu Allah, Ansarullah? Kemudian golongan hawariyun ini menjawab, kamilah yang akan menjadi Ansar Allah itu. So ini sebenarnya adalah golongan-golongan yang sebenarnya nak membantu agama untuk establish satu foundation. Kalau dalam rumah tangga, yang akan membantu suami menegakkan agama ni adalah isteri, kemudian dibantu oleh anak-anak. Jadi bidadari ini adalah yang perlu kita fahami konsepnya di dunia kalau kita nak dapat bidadari di akhirat. So ini adalah benda-benda yang kita kena jelas. Macam mana konsep kita nak adakan seorang wahurun ain, bidadari yang bermata jeli dalam Quran. Jeli itu jelita contohnya. Cantik itu yang cantik pada pandangan mata. Cantik isteri kita dari segi akhlaknya, tutur katanya, bual bicaranya, adabnya, kesopanan dia, macam mana dia menulis dalam Facebook, tak ada cerita merapunya. Kalau kata kita izinkan dia dalam Facebook, kalau kata dia dalam chatting contohnya, dalam WhatsApp ke, dekat dalam ni, kadang-kadang kita baca kan, suami sendiri malu dengan apa yang isteri tulis. Takkanlah dia nak mengaku ini bini dia pun dia segan. Sebab apa? Sebab tutur kata isteri di dalam grup WhatsApp itu sendiri kadang-kadang bunyinya memedihkan dan menyakitkan hati sang suami. Suami sendiri rasa, sebab isteri dia adalah cerminan kepada suami. Anak, kalau anak bahasa WeChat, kadang kalau kita tengok nak mengaku anak pun kita segan kalau kata bahasanya porak-peranda kan. Sebab hari ni cabaran bagi seorang ibu dan bapa adalah anak-anak tu sendiri. Tahu? Jangan sembang bab pakaian, jangan sembang bab akhlak kalau kita tak boleh betulkan tulisan mereka, bahasa mereka. That's why Nabi Muhammad umur 3 hari saja Nabi terus dihantar duduk bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Jauh remote di Taif itu, di kawasan Bani Sa'adah itu, di mana Nabi duduk untuk belajar semula bahasa Arab yang betul, mengikut bahasa Arab lama, yang mana bahasa itu bebas daripada campuran bahasa-bahasa pasar Ami di Mekah. Sebab ketika itu Mekah is already dalam keadaan bahasa pasarnya dah terlalu teruk. Bahasa-bahasa perumpamaan hari ni tidak lagi difahami waktu tu. Sebab Al-Quran banyak perumpamaan, very very high dia punya standard bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran. So hari ni pun kalau kita tanya anak-anak kita peribahasa bagai aur dengan tebing, dia pun dia tu tak tahu nak cakap apa. Kita sembang pasal-pasal peribahasa, tahu, kita gunakan bahasa puitis, anak kita baca puisi bahasa Sajak pun dah tak faham dah hari ni lah. Sebab apa? Sebab mereka tidak diolah akal dan fikiran mereka untuk memahami bahasa. Sebab bahasa adalah jiwa kepada bangsa. Kalau bahasa Arab, jiwanya adalah dengan Al-Quran. Tapi hari ni kita nak memahami Quran dengan jiwa kita, kita mesti memahami dalam bahasa Melayu. Arab itu adalah preservation kata akar dan asal untuk Al-Quran itu daripada bahasa Arab. Tapi nak memahami dan execute tu mesti menggunakan bahasa yang kita fahami. Sebab itulah yang akan menggerakkan kita dengan kefahaman. Okey? Dia bukan sebab kita buat kerana kita tak faham, tapi kerana kita faham sangat apa yang Allah cakap dalam Quran itu yang menyebabkan kita nak bertindak dengan apa yang Allah dah perintahkan. Itu satu part yang kita kena sama-sama faham. So masing-masing kena cari jalan macam mana kita nak memahami konteks hari ini, bahawa dunia itu sangat-sangat beratnya. Itu yang benda yang kita kena faham lah. Okey. Jadi ayat itu Allah kata kecuali sedikit. Okey. Saya nak tunjuk lagi satu ayat. Panjang topik ni, tapi kita nak cerita pasal dunia ni. Okey, kita pergi dekat sini.
Ni surah Al-A'raf, surah 7 ayat 10. So dia tak keluar dia punya ni. Allah kata apa dalam Quran ni? Walaqad, di sini ingat balik dulu kita pernah sembang tentang penggunaan perkataan qad. Qad itu maksud sungguh. Dalam Quran ada 4 kita kena tahu. Pertama, inna. Bila Allah kata inna, Allah sungguh. Allah sungguh dah, bukan main-main. Tapi bila Allah guna qad, dia dah taukid lebih tinggi dan lebih berat. Sungguh-sungguh Allah itu berbanding inna. Bila Allah guna perkataan laqad, di sini nak cakap this thing is very 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 serious daripada qad tadi. Sebab Allah dah guna laqad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, contohnya. Benar, sungguh-sungguh. Allah nak cakap sungguh-sungguh betul aku buat benda ni. Bukan main-main ni. Allah cakap macam tu. Tapi bila Allah guna yang keempat ni, Allah guna walaqad, itu adalah demi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, ulanglah berapa kali pun nak cakap Allah is very very serious about this statement. Allah bukan main-main. Allah bukan saja-saja nak cakap dengan kita, melainkan dia adalah sesuatu yang sangat berat, perkataan yang nak disampaikan. Okay, so baca macam tu. Ni dia cakap dan saja, padahal dia satu yang sangat berat. Walaqad makannakum, kami telah menempatkan kamu fil ard, di bumi ini, wa ja'alna, dan kami menjadikan lakum, bagi kamu, fiha, di dalamnya, ma'aish, penghidupan. Tapi dalam perkataan-perkataan yang lain, dalam maksud-maksud yang lain, kalau kita tengok dalam bahasa Arab yang lain, contohnya Imam Ghazali pernah menggunakan satu perkataan, digunakan dalam satu kata puisi dia lah. Dia kata aish masyikta, cintailah ataupun sukalah apa yang kamu sukalah. Aish masyikta. Jadi aish tu yang saya nak nampakkan dari perkataan ma'aish. Jadi di situ nak nampakkan di dalamnya itu penuh dengan kesukaan. Dia bukan cerita kehidupan saja, dia penuh dengan kecintaan. Duduk dekat bumi ni, kita akan diliputi dengan penuh perhiasan dunia yang menyebabkan kita suka. Tapi ayat Allah lepas tu, Allah cakap qalilan, sedikit, ma tashkurun, sekali yang bersyukur, kamu yang bersyukur. So kita check balik lah, dalam kita duduk dekat dunia hari ni, berapa ramai di kalangan kita yang bersyukur dengan apa yang kita dapat, yang kita miliki, yang kita ada. Adakah kita benar-benar sudah pun memahami apa yang kita dapat daripada kurnia dan nikmat yang Allah beri? Dan pastinya nikmat yang paling bernilai yang Allah beri kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah kitab Allah itu sendiri sebagai panduan. Lahir ke dunia ini sebagai Islam, itu dah satu nikmat. Tetapi untuk melengkapkan Islam kita, to complete Islam itu, kita perlukan iman. Dalam iman itu ada rukun-rukunnya. Rukunnya adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. So kalau kita menjadi seorang Islam, dalam menjadi rukun Islam itu, kita kena ada syahadah, kita kena ada solat, kita kena ada puasa, kita kena ada zakat, kita kena ada haji, ataupun kita melakukan, tunaikannya sekali seumur hidup. 5 elemen itu adalah untuk kita dapatkan kefahaman daripada iman. Barulah kita boleh tunjukkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Tapi kalau kita tak kenal kitab Allah ni, kita tak kenal Al-Quran, kita tak faham Al-Quran, ibadah-ibadah lain pun dia jadi sesuatu ibadah yang belum lagi cukup untuk kita letakkan dia sebagai sesuatu yang dekat dengan hati kita. Kita boleh solat, tetapi solat kita boleh jadi main-main. Kita boleh solat, tapi solat kita boleh dalam keadaan sangka-sangka. Kita boleh solat, tetapi solat kita mungkin dalam keadaan kita tak faham apa kita solat. Sebab tu banyak dalam Quran Allah marah, murka orang yang celakalah mereka yang solat. Fawailul lil musallin, Allah kata. Celakalah, neraka wail lah bagi orang yang solat. Jadi sangat-sangat halus permainan orang yang dah solat dah tapi masih lagi celaka. Dah solat dah tapi tetap masuk ke neraka. Macam mana kita nak memahami ayat-ayat tersebut? So sedikit sekali yang syukur. Al-Quran dah ada depan mata, tapi tak ramai orang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi untuk membebaskan kita daripada dunia, membebaskan kita daripada neraka di akhirat nanti. So ini benda-benda yang kita kena faham lah. That's why saya tunjukkan tadi, yang kita kena tahu banyak perkataan-perkataan supaya kita tidak terperangkap dalam dunia yang kita cipta tadi. Okay,
Tengok dekat surah ni, surah 100 ayat 101 ni daripada surah Yusuf. Okey, kalau kita baca surah Yusuf, antara doa yang Yusuf baca, Rabbi, ya Tuhanku, qad ataitani. Sesungguhnya, ini perkataan qad. Tadi kita baca walaqad, sekarang ni qad saja. Sungguh, ini daripada kita. Sesungguhnya engkau memberiku minal mulk, daripada sebahagian kerajaan ini. Ini adalah cerita kuasa. Semalam ingat balik, semalam kita baca surah Al-Ma'idah ayat 20, Allah sebut tentang merdeka. Perkataan merdeka itu Allah gunakan perkataan mulukan. Sebahagian kerajaan ataupun kuasa, wa'allamtani, dan mengajarkan aku min ta'wil al-ahadis. Tahu? Daripada mentakwilkan al-ahadis. Al-ahadis ni dinampakkan sebagai satu kejadian-kejadian. Okey, apa poin kita nak dapatkan kat sini? Antara yang kelebihan yang Yusuf dapat adalah dia mampu untuk mentakwil kejadian, keadaan. Itu dipanggil, ada orang kata dia mampu untuk mentakwil mimpi. Tapi kehebatan yang ada pada Yusuf ni, bila mana dia mampu untuk berfurqan, membaca dan kasyaf, dia nampak apa yang bakal berlaku di masa depan berdasarkan pedoman wahyu, pedoman daripada Allah. So ini benda yang kita kena dapat. That's why Ibnu Abbas, Nabi sendiri berdoa bila letakkan tangan dekat dada dia, kan? Kalau kita baca, selalu kita baca baca doa ni lah, Allahumma faqihna fid din. Kita baca untuk kita lah, kan? Kalau baca untuk dia, Nabi ketika itu, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah dia kefakihan dalam agama. Wa alimna ta'wil, dan kita baca pula untuk kita, dan jadikanlah aku ini alim, berilmu dalam mentakwil. Jadi Nabi sendiri pun mengajar Ibnu Abbas, sehingga akhirnya Ibnu Abbas menjadi salah seorang daripada pentafsir ataupun periwayat kepada ayat-ayat Quran itu sendiri. Ibnu Abbas bersama dengan Ibnu Mas'ud, bersama dengan Huzaifah Al-Yamani, ini antara mereka yang memegang perbendaharaan Al-Quran. Hebat mereka dalam mentakwilkan ayat-ayat melibatkan Al-Quran. So kita pun sama juga, kita kena jadi orang yang begitu. Sebab Al-Quran ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Rugi kalau kita dapat Quran tapi kita gagal untuk mentafsirkan Al-Quran itu dengan kefahaman, dengan ilmu lah maksudnya. Sebab itu Allah kata wa'allamtani, mengajar. Maksudnya kena ada orang tak ajar, kena ada orang yang mengajar kita. Tak boleh lah tak ada orang ajar, kena ada orang ajar. Min ta'wil al-ahadis. So kita kena takwil ni, kita ni tanda, kita baca tanda. Kita tengok anak kita, umur 8 tahun dah pakai skirt, 8 tahun dah pandai bergaul dengan orang perempuan. Kalau ada dalam video, orang perempuan pula, orang lelaki. Ada satu video viral tu, yang siapa entah, yang dalam kereta tu dia cium seorang lelaki, kan? Tak tahulah bapak dia ke, ada husnuzon kita kata bapak dia lah. Tapi itulah yang diajar oleh ibu bapa kepada anak-anak hari ni. Tak pakai tudung, umur 8 tahun, tak pakai tudung apa semua, lepas tu boleh cium orang lelaki lain, dah diajar begitu sini. Jadi jangan tengok sebagai hiburan. No, you have to apa orang bagi, anticipate. Tahu, kau kena rasa jauhnya budak ni boleh pergi nanti. 20 tahun lagi apa akan jadi? 30 tahun lagi apa akan jadi? Ini budak-budak yang akan hidup sebagai orang yang akan menguasai pula negara kita dengan kekuasaan dia. Macam mana dia akan kuasai? Macam mana dengan dia akan menjadi pemimpin ke? Dia pula akan melahirkan pemimpin, anak-anak cucu cicit pula. Dia pula yang akan mewarisi dunia yang akan kita tinggalkan pada dia. So ini antara benda yang kita kena faham. Macam hari tu saya ada share dekat dalam Facebook, ajar anak bunyi buaya, kan? Bunyi buaya macam mana? Dia cakap macam tu. Budak sekecil itu sudah dituba, sudah diracun dengan pemikiran yang salah, rosak. Siapa yang merosakkan? Mak bapak dia sendiri, adik-beradik, kalangan keluarga dia sendiri. Ini benda yang berlaku hari ni. So jangan tengok kejadian itu sekarang saja. You have to focus. Ini adalah orang yang akan duduk pula di tempat kita satu hari nanti mentadbir agama ini, mentadbir urusan hidup kita, mentadbir anak cucu kita. Boleh jadi cikgu sekolah, boleh jadi dia akan jadi cikgu tadika, boleh jadi dia akan jadi pengasuh kepada anak-anak kita, boleh jadi dia akan jadi menantu kita pula. Tapi manusia boleh berubah tak? Boleh. Tapi nak mengubah tu benda yang sangat susah kalau dia tidak ditreat daripada awal. Benda ni berlaku dan dia akan terus berlaku sampai bila-bila. Ini benda yang kita kena sama-sama fahamkan. So nak didik anak, jangan pandang didik dia sekarang ketika umur dia dah 10 tahun, 12 tahun baru nak suruh pakai tudung. Tak boleh. Not magically kita boleh jadikan dia terus pakai tudung labuh
there and there. Tiba-tiba je kita bagi kat dia, macam dapat wahyu, berubah terus. Susah. Melainkan kita kena ajar, didik, jadikan dia dalam satu mold yang dia dah biasa dengan pakaian tersebut. Bukan mudah, tapi itulah yang kita kena jadi. Bersusah-susah untuk mencipta. Allah kata dalam Quran kan, manusia ini diciptakan dengan susah payah. Allah dah cakap dalam Quran, fix benda yang dah muktamad. Allah kata memang susah nak cipta manusia ni. Tahu, bukan sekadar kita nak jadi batang tubuh macam ni. Akhlaknya, pendidikannya, moldnya sangat susah. Itu dunia kita hidup hari ni. So Allah kata apa lagi dalam Quran tu? Fatira, pencipta. Kita ada satu surah Al-Fatir. Al-Fatir itu dinampakkan sebagai surah penciptaan. Kalau rajin baca nanti tengok. Fatirah sama, tetapi fatir juga dia adalah cerita sesuatu yang bentuk fitrah. Okey? Fitrahnya langit dan bumi ini, engkau adalah wali kepada dunia dan akhirat. Allah kata dari situ, wali fid dunya wal akhirah. Jadi kita nak dapat penolong, kita nak dapat pelindung, walinya adalah Allah. Dia menjadi wali kita macam mana? Dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai pelindung kepada kita dan penyelamat kepada kita. Baca balik dalam surah Al-Baqarah ayat 257 contohnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjadi wali pelindung kepada kita, mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Itu kita selalu baca tu ayat tu. Tawaffani, maka wafatkanlah aku musliman, wa alhiqni, dan gabungkanlah aku bisalihin. So di sini sebenarnya Allah nak suruh kita keluar daripada dunia yang batil, gelap, zalim, masuk bersama-sama orang-orang yang as-salihin. Kalau tengok dekat dalam tu, wafatkanlah aku bersama-sama dan gabungkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Jadi adakah kita hari ini sudah bersama dengan orang-orang yang soleh? Adakah kita hari ini duduk bersama-sama orang yang soleh ni? Sebenarnya bukan orang yang baik. Soleh ini adalah orang yang nak memperbaiki diri. Islah itu daripada perkataan soleh juga. Islah, nak bertambah baik. Bertambah baik, bertambah baik. Itu islah. So kalau kita duduk dalam kelompok yang environment dia, ambient dia, atmosphere dia adalah orang-orang yang negatif, yang lambat nak berubah, relax dululah, muda lagi lah, ada masa lagi lah, apa semua, then you are dead, man. Kau duduk dalam keadaan kau tak nak jadi orang yang berubah. Engkau memilih untuk duduk dalam suasana yang negatif. So kita tak boleh buat apa lah. So ceritanya kau kena melawan arus, keluar daripada dunia yang kau rasa selesa itu, the comfort zone yang kita hidup tu. Nanti kita akan pergi kepada satu surah biasa saya baca dekat dalam kuliah ataupun dalam TT ni, tentang Allah perintahkan untuk kita bunuh diri dan keluar daripada kampung. Tahu? So kita nak kena keluarkan diri kita daripada comfort zone yang kita hidup tu, untuk kita dapat capai cita-cita ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang duduk dalam tu, Allah kata dalam surah 4 ayat 69 tu jelas, Allah kata agar daripada golongan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu adalah 4 golongan yang duduk dekat dalam jalan orang yang diberi nikmat. Ada tak as-salihin? Ada. So kita nak duduk dalam circle itu, duduk dalam circle yang selamat itu. Tak semestinya kita dah kena jadi orang yang baik sekarang. Tak. Ada masa lagi tak untuk kita keluar dan kita masuk, join the club orang-orang soleh? Sempat. Selagi mana nyawa itu masih lagi di tangan kita, duduk di atas bumi ini dan kita belum mati. Itu proses dia. Nak buat sekarang. Jangan tunggu, jangan melengah, jangan bertangguh. Kita kena usaha cari jalan untuk kita duduk dalam that circle. Siapa? Gabungan orang-orang yang soleh. Tadi Allah nampakkan gitu. So ayat terakhir ni surah 64, ayat 64, ini daripada surah Al-Ankabut, Ankabut surah 29. Saya tutup dengan ayat ini, dah 1 jam. Jadi Allah kata dekat situ, wama, dan tidaklah hazihil hayah, kehidupan ini di dunia, ad-dunya, illa, kecuali lahun, dinampakkan sebagai sendegurau, wala'ibun, dan juga main-main. So sebenarnya cuba kita fikir balik, daripada kita lahir kat dunia ni, berapa banyak dah kita main-main, berapa banyak hari-hari kita bergurau senda, tapi kita lupa yang kita alpa, kita lalai, kita leka, yang kita tak sedar, kita jauh daripada matlamat dan tujuan penciptaan kita. Wa inna, dan sesungguhnya ad-darul akhirah, dinampakkan sebagai darul ataupun kampung akhirat itu, lahiyal hayawan, sesungguhnya ia adalah kehidupan jika kanu ya'lamun. Maksud di sini dinampakkan tentang bukan cerita haiwan, dinampakkan di sanalah adalah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar, yang kalau kata kita ini adalah orang-orang yang
yang tahu, ya'lamun, orang yang berilmu. Kalau kita ada ilmu, kalau kita tak ada ilmu, kita tak faham, kita tak tahu, maka kita akan jadi orang yang lalai, lara, leka, jadilah lakun walaibun, orang yang duduk dalam keadaan senda gurau, main-main. Itulah topik ni sebenarnya tak boleh settle dalam satu episod. Kita kena duduk sembang. Kalau duduk dengan saya depan, mungkin boleh sembang bab ayat tu saja 3 jam untuk kita perjelaskan. But then, inilah ruang masa yang kita ada dalam tempoh 1 jam, dalam tempoh sehari, yang saya sendiri pun dah wakafkan diri saya untuk anda, untuk saya sama-sama initiate benda ni. Kita nak kalau boleh kita faham Quran, bukan sekadar kita baca Arabnya, tetapi kita into it, mentakwilkannya dengan kefahaman. How untuk kita develop diri kita. Bila develop, kita bangunkan kita bangkit balik menjadi orang yang qiyam. Kita berdiri, lalu kita tahu macam mana kita nak mendirikan perintah solat. Ramai orang mendirikan solat, tetapi tak ramai orang mendirikan perintah solat. So kita nak mendirikan perintah solat ini supaya kita jelas yang hak yang batil, apa yang kita nak keluarkan daripada benda-benda yang melibatkan kerosakan, untuk kita baiki balik. Itu cerita orang memperbaiki. Kita dah rosak, sekarang masa untuk kita perbaiki balik kerosakan kita. Carilah masa-masa umur yang kita ada, baki-baki usia yang kita ada sekarang ni. Kalau kata sekarang dah umur 50, Nabi meninggal wafat ketika 63, ada 13 tahun lagi kita dapat perbaiki diri kita. Kalau umur 60, kita ada lebih kurang dalam 3 tahun lagi untuk kita baiki diri kita. Kalau muda lagi macam saya, baru 18 tahun, panjang lagi masa kita ada untuk kita baiki diri. Tapi sayang kalau kata kita tak gunakan ilmu yang ada pada kita ni untuk kita amal, tetapi kita hanya jadikan dia sebagai satu bentuk yang kita duk cakap saja di mulut. Ingat ayat semalam Allah kata apa? Kabura ma'dan indallah an taquluna ma la taf'alun. Allah benci besar kemukaan Allah bila mana kita cakap tapi kita tak buat. So saya sendiri reflect diri kita, diri saya sendiri, dalam banyak bercakap, 1 jam ni bercakap saja, apa sebenarnya amal dan kebajikan yang kita dah buat, yang kita dah baiki diri. So, seruan untuk semua, manfaatkan masa yang ada. Kalau ada masa yang kita ada sakit-baki hidup ini, cuba muhasabah apa benda yang kita dah rosakkan, apa benda yang kita nak baiki semula, kan? Dan kita nak jadi hamba yang kalaulah kita mati, kita dicabut nyawanya bila-bila masa, at any time daripada sekarang, kita dah bersedia untuk melangkah ke dunia sana dalam keadaan kita redha yang kita dah buat sehabis baik di dunia ni. Tapi kalau ada lagi sikit dalam jiwa kita, banyak benda yang kita belum settle lagi, aku tak buat lagi ni, aku tak selesai lagi ni, aku belum buat lagi benda ni. Kalau hal dunia yang kita utamakan, dan kita gone. Tapi kalau kita sedang berfokus ke arah kita nak memperbaiki hal-hal melibatkan agama, untuk kita perbaiki balik dunia agama anak-anak cucu-cucu kita, dan di situ kita akan dipandang oleh Allah sebagai orang yang soleh, insya-Allah. Okey. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua. Dah tak sedar dah 1 jam 7 minit. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita kesenangan dan kelapangan dada untuk kita memahami ayat-ayat yang dibukakan hari ini. Tak banyak ayat, 4 ayat. Tetapi saya harap mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dengan kita mencapai maqasid tadi, maksud, tujuan kenapa kita kena faham Al-Quran yang diturunkan kepada kita, specifically kepada kamu. So bila baca Quran, kamu itu jangan tengok orang lain, kamu itu adalah diri kita sendiri. Okey. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Okay, kepada mereka yang masih lagi online, tolong kongsi-kongsikan pandangan dan pendapat. Kalau ada pertanyaan, insyaAllah kita akan bawa ke next session. Dan saya suka kalau anda sendiri yang memberikan pandangan apa topik yang kita nak bawa kepada esok hari. Sebab anda yang dapat, anda yang memahami, dan sejauh mana kefahaman anda. Kalau tidak ditulis, kita tak akan nampak macam mana kita nak guide di masa depan. Saya boleh cakap insyaAllah, tetapi kalau dia datang daripada diri anda sendiri, anda kongsikan balik kefahaman itu sangat-sangat saya suka. Sebab itu adalah reflection kepada penyampaian saya. Apa yang ditulis, komen ataupun kesan dan pesan itu adalah daripada penilaian, sudut penyampaian yang saya kena belajar. Okay, terima kasih kepada semua. Yang itu yang kita nak. Kalau boleh ada feedback, supaya mudah untuk saya koreksi diri, muhasabah diri, dan juga saya tambah baik di masa akan datang lah. So esok insyaAllah kita akan ada waktu yang sama. Saya nak minta juga pandangan. Saya nak adjust timing. Kalau pukul 10 itu tak sesuai, tolong bagi tahu. Kita mungkin boleh ubah ataupun adjust. Belum fix lagi. Dalam minggu ni, seminggu kita sedang trial.
kan. Kalau kita buat, kalau boleh kita adjust pukul 10 pagi hari ni lah. Kalau tak boleh nak awalkan pukul 8 ke pukul 7.30 pagi pun boleh bagi tahu. Malam minta maaf, saya dah ada program saya online saya yang saya tak boleh ubah, dah ada satu takwim khusus. Petang mungkin boleh adjust lagi. So tolong bagi tahu kalau anda refer atau prefer masa yang sesuai, cadangkan dan kita cuba istiqomahkan dengan masa yang tu. Setakat ini 10 pagi. Kalau ada cadangan yang baik, tolong bagi tahu dan kita akan cuba islahkan. Itu islah yang penting kita nak lah. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Tolong kongsikan, sharekan, wawarkan dan insyaAllah kita jadikan ini sebagai ruang untuk kita bertalaki bersama-sama walaupun secara online insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.